Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat teruskan lagi live bagi program siri Al-Quran Sahabatku, tahsin surah-surah pilihan. Dan hari ini kita akan teruskan lagi dengan surah yang berikutnya insya-Allah, iaitulah surah Al-Kautsar dan juga surah Al-Kafirun. Dan kita ni telah hampir kepada penghujung untuk program live ini ya tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Dan insya-Allah kita akan sama-sama membaca terlebih dahulu surah Al-Kautsar. Dan sebelum itu saya nak minta kepada sesiapa yang sedang mendengar share terlebih dahulu kita punya live pada hari ini insya-Allah. Share ke mana-mana grup, mudah-mudahan manfaat ilmu ini semua akan dapat dan mudah-mudahan semua akan mendapat syafaat Al-Quran terhadap apa yang kita baca pada hari ini insya-Allah. Dan jangan lupa juga untuk teruskan like di page Masjid Al-Muqtafi Bilal Shah dan juga channel di YouTube kami, iaitulah TV MAMBS, dan anda juga boleh mengikuti sebarang aktiviti dan juga program di Instagram Masjid Al-Muqtafi Bilal Shah, iaitulah mambs.kt. Share terlebih dahulu kita punya live hari ini supaya ramai lagi yang akan dapat manfaat bersama insya-Allah. Share mana-mana grup, kita berkongsi ilmu pada hari ini berkait dengan tahsin surah Al-Kautsar dan juga surah Al-Kafirun insya-Allah. Bagaimanakah kualiti audio dan juga video di tempat anda semua? Harap dalam keadaan baik insya-Allah. Sekiranya tidak, kami di Masjid Al-Muqtafi Bilal Shah ini, kru-kru kami akan cuba untuk memberikan yang terbaik kepada anda yang mendengar insya-Allah pada hari ini. Kita ambil masa dalam seminit lagi insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan teruskan dengan tahsin surah Al-Kautsar. Kita baca terlebih dahulu dan sama-sama kita tahsin satu persatu insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baik tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita lihat terlebih dahulu pada ayat yang pertama dan kita baca bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Terlebih dahulu untuk ayat pertama ini saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut kemudian insya-Allah boleh? Supaya kita nampak kat mana panjang pendeknya, dengung dan sebagainya. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Okey, untuk ayat yang pertama di sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah,
Pertama sekali hendaklah kita lihat pada huruf nun yang bersabdu di sini. Maka hendaklah kita wajib baca dengan dengung. Kita hendaklah membaca dengan dengung bagi nun yang bersabdu ini dengan kadar 2 harakat. Inna. Di sini perlunya dengung 2 harakat kerana adanya tanda sabdu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita dah belajar sebelum-sebelum ini apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di dalam 2 kalimah, maka hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil boleh dibaca dengan 2 atau 4 atau 5 harakat. Disebut 2 kalimah di sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. 1 kalimah pada inna, 1 kalimah pada a'tainaka. Maka di sini adanya 2 kalimah. Yang disebut huruf mad itu, mad yang terlibat di sini ialah huruf alif. Ingat, apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah, maka hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Kalau huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam 1 kalimah, maka hukumnya ialah mad wajib muttasil. Di sini ialah mad jaiz munfasil. Jadi boleh dibaca dengan 2 atau 4 ataupun 5 harakat. Contoh, Inna a'tainakal kautsar. Itu 2 harakat. Ataupun boleh kita baca dengan 4 harakat. Inna a'tainakal kautsar. Okey. Maka di sini tuan-tuan dikasihi oleh Allah, hukumnya mad jaiz munfasil. Baik, kita teruskan dengan huruf ain dan juga huruf ta. Huruf ain di sini hendaklah dikeluarkan pada pertengahan halkum. Selalu saya pesan tuan-tuan, jangan keluar di hidung maupun di pangkal halkum. Kalau pangkal halkum bimbang tertukar dengan huruf hamzah, dia akan jadi a'taina, itu di pangkal halkum. Ataupun di hidung dia akan jadi sengau. Inna jadi sengau. Kalau keluar pada bukan di pertengahan halkum. Sedangkan huruf ain ini ialah huruf yang keluar di pertengahan halkum. Baik, kemudian pada huruf ta, huruf ta ramai yang membacanya dalam keadaan menggemukkan huruf ta. Kalau kita sebut huruf ta, kalau kita gemukkan huruf ta tersebut akan jadi ta. A'ta. Sedangkan di sini adalah huruf ta. Ta sifatnya adalah isti'la, meninggi. Maka hendaklah kita sebutkan huruf ta ini pada makhrajnya yang sempurna. Bukannya huruf ta yang gemuk. A'taina tu jadi ta. Tambah ta. Kita tak mahu ta. Kita nak ta. Okey. Jadi perkara-perkara sebegini perlukan kepada guru untuk mentashihkan bacaan kita. Perlu kepada guru untuk mengiktirafkan bacaan kita. Perlu kepada guru untuk memperbaiki sebutan huruf kita ini, tuan-tuan sekalian. Kita di sini hanya boleh belajar melalui teori, hukum dan sebagainya. Tetapi untuk pentashihan ataupun untuk pengiktirafan, perlu kepada guru yang mengakui bacaan kita, tuan-tuan sekalian. Baik, kita terus dengan kalimah yang berikutnya, iaitu pada kalimah al-kautsar. Di sini adanya alif lam qamariyah. Lam yang sukun ini hendaklah dibacakan dengan izhar. Jangan sekali harakatkan dia, bariskan huruf lam yang sukun ini ataupun jadikan lam yang sukun ini sebagai huruf qalqalah. Jangan. Ramai yang beranak huruf lam ini. Contoh dia baca Inna a'tainaka laka. Jadi beranak huruf lam yang sukun. Sedangkan lam yang sukun ini hendaklah dibaca dengan jelas. Kalka. Boleh? Dan di sini al-kau adanya huruf waw yang sukun. Inna a'tainakal kau. Okey. Bagikan hak huruf waw yang sukun ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Dan
Di hujung ayat ini adanya huruf ra yang berbaris di atas. Akan tetapi kerana kita waqaf di sini, maka kita berikan tanda sukun kepada huruf ra ini. Kerana kita waqaf. Bila sukun huruf ra ini, kita nak baca tebal ke nipis huruf ra? Jawabnya hendaklah dibaca dengan tebal. Kenapa dibaca dengan tebal, tuan-tuan? Kerana sebelum huruf ra yang sukun kerana kita waqaf ini, adanya huruf yang berbaris di atas. Maka hendaklah ra ini dibaca dengan tebal. Inna a'tainakal kautsar. Jangan thar. Itu nipis. Hendaklah dibaca dengan tebal bagi huruf ra. Dan jaga di sini, ini adalah huruf tha, bukannya huruf sin. Okey? Ramai yang baca dengan huruf sin. Inna a'tainakal kautsar. Sedangkan di sini huruf tha, al-kautsar. Okey? Okey, kita teruskan pada ayat yang kedua. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. InsyaAllah boleh. Okey, kita terus. Fasalli li rabbika wanhar. Lagi sekali. Fasalli li rabbika wanhar. Okey, dalam ayat yang kedua ini ingin saya tekankan pada kalimah wanhar. Di sini adanya satu hukum, iaitulah huruf nun yang sukun, itulah nun yang mati ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bertemu dengan huruf ha. Bertemu dengan huruf ha. Maka hukumnya ialah izhar halqi. Izhar halqi. Huruf izhar ada 6. Iaitulah semua huruf halqum ini. Huruf izhar halqi ada 6. Semuanya huruf-huruf halqum. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Ada 6 huruf di sini. Inilah huruf izhar halqi. Bila mana nun yang sukun ataupun tanwin, ingat saya sebut, apabila nun yang sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqum yang saya sebut tadi, ada 6 huruf itu, maka hukumnya ialah izhar halqi. Dan huruf ra di sini sukun, sebelumnya huruf yang berbaris di atas, maka ra ini juga hendaklah diberikan sifatnya, hendaklah dibaca dengan tebal. Okey. Jadi bacaannya fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Jadi di sini adanya huruf ha, bukannya huruf ha yang simpul. Kalau dibaca ha simpul jadi wanhar, wanhar. No. Sedangkan ini adalah pertengahan halqum. Dia sama dengan huruf ain tadi. Ain sama dengan huruf ha, makhraj hurufnya di pertengahan halqum. Fasalli li rabbika wanhar, wanhar. Jangan dibaca fasalli li rabbika wanhar, wanhar. Itu ha yang simpul, ha yang berada di pangkal halqum. Okey? Hendaklah dijaga betul-betul bacaan kita ni, tuan-tuan, pada huruf ha di sini. Okey, selesai kita pada ayat yang kedua. Kita teruskan pada ayat yang ketiga, insya-Allah. Inna shani'aka huwal abtar. Lagi sekali, insya-Allah. Inna shani'aka huwal abtar. Okey, pada ayat yang ketiga di sini adanya nun yang bersabdu, sama seperti mana ayat yang pertama tadi, hendaklah dibaca dengan dengung 2 harakat. Inna, inna. Dan begitu juga pada hujung ayat ini, huwal abtar. Satu adanya lam ini, alif lam ini, lam muta'arif. Hendaklah dibacakan jelas huruf lam ini. Sama seperti mana Al-Kawthar tadi, jangan dibaca dengan bariskan huruf lam, jangan jadikan huwalabtar ataupun huwal bunyi le tu kita tak mau. Okey, jangan dibaca dengan itu bacaan yang salah. Pegang betul-betul huruf lam, baru kita sebutkan huruf hamzah yang berbaris di atas ini, tuan-tuan. Huwal a, jangan huwala a. Jadi le itu. Huwala a.
hendaklah dipegang terlebih dahulu lam yang sukun ini, barulah kita baca sebutkan huruf hamzah yang berbaris di atas. Dan adanya huruf ba yang sukun di sini tuan-tuan, maka di sini adalah qalqalah, sifatnya adalah qalqalah. Hendak dilantungkan huruf ba ini, ab. Jangan dibuat-buat bunyinya, dia sendirinya ada lantunan. Sebab sifatnya adalah qalqalah, ab, huwal ab. Okey, dan adanya huruf ra yang berbaris di hadapan, kita sukunkan ra ini, kita matikan huruf ra ini kerana kita waqaf. Dan hendaklah huruf ra ini dibaca dengan tebal, kerana sebelum ra itu adanya huruf yang berbaris di atas. Maka hendaklah dibaca dengan tebal. Jadi bunyinya huwal abtar. Okey. Jadi semuanya tiga-tiga ayat dalam surah Al-Kawthar ini dibaca dengan tebal pada hujung ayat, kerana ra yang sukun kerana kita waqaf, sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Bagus. Okey, kita baca sekali lagi sama-sama insya-Allah untuk surah Al-Kawthar ini sebelum kita pindah pada surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Selesai kita hari ini untuk surah Al-Kawthar, dan insya-Allah kita sambung lagi surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Kafirun. Okey, surah Al-Kafirun ada 6 ayat. Kita tengok satu persatu insya-Allah surah Al-Kafirun. Baik, kita baca sama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Okey, kita dah baca sama-sama surah Al-Kafirun. Okey, kita tahsin satu persatu ayat demi ayat insya-Allah surah Al-Kafirun. Pertama sekali ayat yang pertama. Saya baca, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Lagi sekali. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey. Ayat yang pertama ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Pertamanya pada kalimah ya ayyuha. Ya ayyuha. Di sini tuan-tuan yang dikasihi, jangan kita keliru dalam ayat ini, jangan kita keliru seperti mana saya sebut tadi. Apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah, maka hukumnya ialah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Akan tetapi tuan-tuan, dalam ayat ini nampak di sini seperti satu kalimah.
Sebenarnya hukum di sini bukan mad wajib muttasil, akan tetapi hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Kerana apa? Kerana di sini adanya dua kalimah. Satu kalimah ya, satu lagi kalimah ayyuha. Okey, satu kalimah ya, satu lagi kalimah ayyuha. Jadi sebenarnya adanya dua kalimah. Huruf mad alif bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah sebenarnya. Cuma ditulis sebegini seperti nampaknya seperti satu kalimah. Rupanya di sini ialah hukum mad jaiz munfasil. Jadi bila sebut mad jaiz tuan-tuan, boleh dibaca dengan 2 atau 4 ataupun 5 harakat. Ingat, kalau mad jaiz di sini kita baca dengan 2, mad jaiz yang selepasnya pun kena baca dengan 2. Contoh la a'bud ini pun dibaca dengan 2, wala antum dibaca dengan 2, wala ana dibaca dengan 2, wala antum di sini dibaca dengan 2, ma a'bud pun dibaca dengan 2 harakat. Okey, contoh saya baca dengan 2 harakat di sini. Qul ya ayyuhal kafirun. Ataupun dibaca dengan 4. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey. Dan di sini adanya alif lam lagi, alif lam qamariyah, maka hendaklah dibacakan dengan jelas lam ini seperti mana saya sebut sebelum ini, dan sebentar tadi pun saya terangkan lagi huruf lam yang sukun ini hendaklah dibaca dengan izhar. Okey, dan di sini tuan-tuan dikasihi oleh Allah, adanya hukum mad arid lisukun. Mad arid lisukun di sini boleh dibaca dengan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Ataupun kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Hukumnya apa di sini? Mad arid lis-sukun. Okey, mad arid lis-sukun. Okey, kemudian kita teruskan pada ayat yang kedua. Saya baca, tuan-tuan ikut. La a'budu ma ta'budun. Alhamdulillah. La, ini huruf alif bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah. Satu la, kalimah yang pertama la, dan kalimah yang kedua a'bud. Maka di sini adanya 2 kalimah, hukumnya sama, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Maka boleh dibaca dengan 2 harakat, 4 harakat ataupun 5 harakat. Dan hati-hati di sini tuan-tuan. Satu adanya huruf hamzah, yang kedua adanya huruf ain. Okey, jangan dua-dua jadikan huruf hamzah. Jangan dua-dua jadikan huruf hamzah. Ramai yang baca la a'budu a'budu, ataupun dua-dua jadi huruf ain. La a'budu, dua-dua jadi huruf ain, sedangkan satu huruf hamzah, satu lagi huruf ain. Jadi huruf ain di sini di pertengahan halqum, hamzah di sini di pangkal halqum. A. Okey, kena hati-hati di sini tuan-tuan. Kemudian adanya lagi huruf ain, mata. Ta, jangan dibaca mata, itu hidung ataupun pangkal halqum, mata. Jadi hamzah. Maka yang sebenarnya adalah di pertengahan halqum. La a'budu ma ta'budun. Budu ni huruf dal, jangan kita baca seperti Melayu sangat. Kalau Melayu dia akan jadi budu. Ma ta'budun, budun. Kita nak bunyi lahjah haraf sikit tuan-tuan. Ma ta'budu, da di du. Ma ta'budun. Dan sukunkan pada huruf nun, maka hendaklah lidah kita itu, huruf nun ini berada di hujung lidah, letakkan pada makhraj yang sebetulnya bagi huruf nun. Dan di sini juga adalah hukumnya mad arid lis-sukun. Okey, selesai kita pada ayat yang kedua. Kita teruskan pada ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud.
Wala di sini juga mad mad jaiz munfasil. Di sini juga mad jaiz munfasil. Wala satu. Mad jaiz munfasil seperti yang saya sebut tadi, bila mana huruf mad bertemu dengan hamzah dalam berapa kalimah tuan-tuan? 2 kalimah. Kalau satu kalimah itu mad wajib. Okey, 2 kalimah mad jaiz. Kemudian di sini adanya huruf nun yang sukun bertemu dengan huruf ta. Hukumnya di sini ialah ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki. Okey, ikhfa hakiki. Wala antum. Kalau ikhfa hakiki hendaklah dibaca dengan dengung. Antum. Dengung 2 harakat. Dan di sini adanya mim yang sukun bertemu dengan huruf ain, maka hukumnya di sini ialah izhar syafawi. Izhar syafawi. Ingat tuan-tuan, bila mana huruf mim yang sukun mesti berkait dengan syafawi. Sama ada idgham syafawi ataupun izhar syafawi ataupun ikhfa syafawi. Hukum izhar syafawi ni apabila huruf mim yang sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Di sini adalah huruf ain. Maka huruf ain bukannya huruf mim, bukannya huruf ba. Selain daripada mim dan ba. Maka hukumnya ialah izhar syafawi. Di sini ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki ada 15. Bila mana nun yang sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki ada 15. Huruf sin, huruf ta, huruf jin, huruf dal. Sin, ta, jim, dal. Sin, kita ulang lagi. Sin, ta, jim, dal, dhal, satu dha, sad, da, qaf, fa, tha, kaf, da, ta, dha, shim, zai. Ada 15 huruf. Lagi sekali. Sin, ta, jim, dhal, sad, dal, qaf, fa, tha, kaf, ضاء طاء ظاء شيم زاي زتوج إذا صدق فثك ضتظن شزن. Ada 15 huruf bagi fa hakiki. Baik, kita terus. Di sini pun sama, huruf ain a jangan jadi a ataupun a. Huruf ain di pertengahan halqum. Dan di sini juga adanya huruf mad jaiz munfasil. Apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada yang komen, terima kasih yang sudi mendengar kita pengisian kita pada hari ini, live kita pada hari ini. Semoga manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, kita terus. Ma'a'bud, di sini mak jaiz boleh baca dengan 2 atau 4 ataupun 5 harakat. Dan di hujung ini adanya qalqalah tuan-tuan sekalian. Inilah namanya qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Kenapa qalqalah kubra? Kerana kita waqaf, kita sukun kerana kita waqaf, dia berada di akhir kalimah dan juga akhir ayat ini namanya qalqalah kubra. Okey, huruf qalqalah ada 5. Salah satunya adalah huruf dal di sini. Huruf 5 tu apa dia tuan-tuan sekalian? Huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan juga huruf dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Dan dal ini salah satu daripada huruf qalqalah. Okey. Kita terus pada ayat yang keempat. Saya baca, tuan-tuan ikut. InsyaAllah. Boleh? Boleh? InsyaAllah. Kita terus. Wala ana abidum ma'abadtum. Wala ana abidum ma'abadtum. Okey, tuan-tuan dikasihi oleh Allah, di sini pun mad jaiz munfasil juga di sini. Wala ana. Wala ana. Mad jaiz munfasil. Dan di sini ramai juga yang selalu membaca dengan salah kerana telah hafal daripada kecil-kecil dulu tapi salah, tuan-tuan. Ramai yang baca bunyinya wala an'a. An'a. Ramai yang baca demikian. Wala an'a. Ramai yang baca begitu.
Ataupun dia baca wala ana. Sedangkan di sini adanya huruf hamzah berbaris di atas bunyinya a. Nun berbaris di atas bunyinya na. Ana. Dan bila mana kita wasal, huruf alif ini, nampak tanda bulat di sini, dia tidak berfungsi ketika mana kita sambung. Dia berfungsi bila mana kita waqaf. Waqaf baru kita panjang 2 harakat. Wala ana. Kalau kita nak berhenti. Tapi tak sesuai untuk kita berhenti di sini. Tak comel. Memang tak sesuai sangat untuk kita berhenti di sini, tuan-tuan. Okey, dari sudut maknanya. Ni dari sudut ilmu je lah. Kalau kita nak berhenti, maka hendaklah diberikan harakat pada alif ini. Dijadikan mad. Wala ana. Di sini sebut ana mutakallim. Okey. Ramainya yang baca, tuan-tuan sekalian, wala an'a. Dia seolah-olah nun ini dibaca dengan sukun. Sedangkan nun ini berbaris di atas. Wala ana. Sebabkan kita sambung, bacaan kita ni sambung, wasal. Kita tak berhenti di sini, maka alif ini yang tanda bulat ini dia tidak berfungsi. Jadi bacaannya ialah wala ana a. Okey, ni huruf ain yang berada di pertengahan halqum. Wala ana abidum. Okey, jangan salah lagi bacaan di sini. Jangan dibaca an-a. Nun yang sebenarnya berbaris di atas. Okey. Kemudian, huruf ain yang berbaris di atas. A. Dan adanya tanwin di sini bagi 2 di hadapan bagi huruf dal. Bertemu dengan huruf mim. Maka hukumnya di sini ialah idgham bil ghunnah. Idgham bil ghunnah. Huruf idgham bil ghunnah ada berapa? Ada 4. Huruf ya, huruf waw, huruf mim dan juga huruf nun. Ya, waw, mim dan nun. Ada 4 huruf. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf tersebut, maka hukumnya ialah idgham bil ghunnah. Maka hendaklah didengung 2 harakat. Wala ana abidum ma abadtum. Dengung dalam keadaan kita memasukkan tanwin ini ke dalam huruf mim. Abidum ma abadtum. Abadtum. Dan di sini juga dibaca dengan idgham. Huruf dal di sini terus kita masukkan ke dalam huruf ta. Abadtum. Dal kita tak perlu bunyikan huruf dal di sini. Jangan dibaca dengan abadatum. Bukan abadatum. Terus kita masukkan huruf dal ini ke dalam huruf ta. Abadtum. Okey? Abadtum. Jangan tum. Tak, baris depan bunyi tu. Wala ana abidum ma abadtum. Jangan dibaca ma abadtum. Tu tombak, tuan-tuan. Cerita kanak-kanak. Ini kita mengaji Quran, okey? Tu, jangan to. Tu, mim sukun, tum. Okey? Abadtum. Okey, kita terus pada ayat yang kelima insya-Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Okey, bagi ayat yang kelima ini sama seperti ayat yang ketiga. Maka saya tak perlu ulang lagi, hukum yang terlibat sama seperti mana pada ayat yang ketiga. Dan di sinilah selalunya orang susah nak parking stesen surah Kafirun ni, tuan-tuan. Kerana adanya ayat yang sama. Ramai yang susah nak jumpa lakum dinukum waliyadin. Ramai yang terbabas walaupun kata nampak senang je surah Al-Kafirun ini. Tapi ramai mana yang bila menjadi imam, duk main a'bud tak tahu kat mana nak keluar, nak berhenti, nak parking. Sebab tak mari ayat lakum dinukum ini. Sebab itu Al-Quran ini kita tak boleh buat main-main, tuan-tuan. Quran ini adalah mukjizat. Dia tak boleh cakap besar walaupun kita hafiz, kita hafal, kita ingat sekalipun.
Ada orang yang hafiz Quran, ingat Quran, tapi disebabkan dia rasa hebat, dia cakap besar, dalam surah Al-Kafirun ini pun boleh terbabas. Boleh tak ingat, tak jumpa kat mana stesen ni, tak jumpa ayat yang terakhir kat mana. Ramai juga yang berlaku demikian, tuan-tuan. Maka pada surah Al-Kafirun ini ramai yang takut, terutamanya di bulan Ramadan. Bila mana nak solat witir tu, ramai yang takut, bimbang, takut tak jumpa kat mana nak berhenti ni. Ni sebab adanya ayat yang sama yang berulang. Okey, jadi ayat yang kelima ini saya tak perlu ulang kerana kita dah sebut pada ayat yang ketiga, dan kita akan teruskan pada ayat yang terakhir untuk hari ini, ayat yang keenam. Saya baca, tuan-tuan ikut insya-Allah. Lakum dinukum waliyadin. Lagi sekali. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, selesai kita pada ayat yang ke-6. Dan di sini adanya hukum izhar syafawi. Ada dua hukum, ada dua tempat. Semuanya izhar syafawi. Satu mim yang sukun bertemu dengan huruf dal, satu mim yang sukun bertemu dengan huruf waw. Ingat saya sebut tadi, mana tadi? Apabila huruf mim yang sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka hukumnya ialah izhar syafawi. Ya, saya sebut di sini tadi. Bila mana mim yang sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka hukumnya ialah izhar syafawi. Di sini bertemu dengan huruf ain selain mim dan ba. Di sini bertemu dengan huruf dal selain mim dan ba. Di sini bertemu dengan huruf waw selain mim dan ba juga. Okey, jadi di sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, maka hukumnya di sini ialah izhar syafawi. Dan saya juga nak tekankan juga di sini, ramai orang bila membaca pada ayat yang terakhir ini, dia salah pada kalimah waliya. Sedangkan huruf lam di sini berbaris di bawah. Ramai yang baca dengan lam ini berbaris sukun, berbaris mati, bertanda mati. Lakum dinukum walyadin. Bukan walyadin. Sedangkan lam itu berbaris di bawah, tuan-tuan. Hati-hati dalam bacaan kita. Lihat pada mushaf, baca dengan sempurna. Wali, lam baris bawah bunyi li. Waliya. Waliyadin. Jangan baca dengan walyadin. Walyadin kita dah jadikan lam yang berbaris bawah ini, kita dah tukar kepada lam yang bertanda sukun. Itu salah. Maka di sini hati-hati. Dua tempat ini memang ramai orang buat silap. Ana'a dibaca dengan ana'a, waliyadin dibaca dengan walyadin. Maka di sini hendaklah kita cakna, kita ambil tahu, ambil peduli, jangan salah lagi, jangan keliru lagi dalam bacaan kita insya-Allah. Dan di sini hukumnya ialah yang terakhir, mad arid lis sukun. Boleh dibaca dengan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Dan sukunkan huruf nun ini, berikan hak pada huruf nun ini, pastikan lidah kita parking ataupun lidah kita ini kena pada makhraj huruf nun. Jangan sampai hilang, tak tahu ke mana. Waliyadin. Dia seolah jadi macam ke bahasa Terengganu pula, jadi ada G belakang. Sedangkan di sini adanya huruf nun. Okey, tuan-tuan. Adanya huruf nun di sini, maka hendaklah dibaca, disebutkan hak huruf nun tersebut dengan sempurna dengan baik. Okey, saya bagi satu contoh. Kalau nak baca dengan mad jaiz 2 harakat, maka yang lain pun dibaca dengan 2 harakat. Kalau nak dibaca dengan 4, lain pun hendaklah dibaca dengan 4 harakat ataupun 5 harakat. Ni saya bagi untuk 2 harakat sahaja. Tuan-tuan dengar macam mana kalau kita nak baca mad jaiz dengan 2 harakat, selebihnya pun hendaklah dibaca dengan 2 harakat. Contoh bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Selesai kita bagi surah Al-Kawthar dan juga surah Al-Kafirun pada hari ini. Syukur pada Allah. Dan saya nak ingatkan juga dalam surah Al-Kafirun ini, banyak kita jumpa huruf ta. Ya. Kalau kita perhatikan pada ayat yang kedua ada huruf ta. Ayat yang ketiga adanya huruf ta. Ayat yang keempat adanya huruf ta. Yang kelima adanya huruf ta. Huruf ta di sini, tuan-tuan dikasihi oleh Allah, dia hamas itu bila dia sukun baru kita dengar dia bunyi hamas. Kekuatan bunyi itu. Kalau dia berharakat, berbaring di atas, berbaring di bawah ataupun di hadapan, jangan kita terlampau bunyikan sifat hamas huruf ta itu. Ramai yang baca dengan huruf ta ini dia bunyi angin sangat huruf ta tu, sepatutnya bunyi ta seperti biasa. Mata. Tapi ramai juga yang baca dengan ta. Itu tak sempurna bacaan kita, tuan-tuan. Okey? Contoh dia baca dia baca la a'budu ma ta'bud ta. Dia jadi ta. Sedangkan sifat huruf hamas ini kalau ketika mana dia sukun, dia tidaklah sampai bunyi angin terlampau kuat sedemikian. Contoh, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Muslimat itu kuat. Dia kalau huruf ta yang sukun ini muslimat. Sikit je. Muslimat bunyi. Bukannya muslimat. Itu angin. Okey, sama juga bila berharakat jangan dibaca dengan mata. Seolah-olah nak bunyi macam ke Arab lah. Tapi hati-hati, tuan-tuan. Jangan dibaca mata budu. Sama juga di sini. Wala antum aabiduna ma a'bud. Wala ana aabidum ma abadtum. Jangan, tuan-tuan. Hati-hati dalam bacaan kita, insya-Allah. Okey? Jadi saya rasa setakat ini dahulu pertemuan kita untuk hari ini berkait dengan surah Al-Kawthar dan juga surah Al-Kafirun. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita belajar, yang kita tahu dan mungkin ada pengetahuan ataupun peringatan yang sama yang saya sebut sebelum-sebelum ini, jadikanlah manfaat setiap hari dan jadikanlah inilah usaha kita untuk mempelajari ilmu Al-Quran, untuk kita fasih bacaan Al-Quran, untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan pesanan saya seperti biasa tiap-tiap minggu kita punya live, kita punya program Al-Quran Sahabatku ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, merupakan teori untuk kita tahu sedikit sebanyak hukum yang berkait dan tahsin berkait dengan beberapa tempat dalam surah-surah pilihan kita ini. Yang paling penting, carilah guru untuk kita talaqi, untuk kita perdengarkan bacaan kita, untuk guru-guru kita boleh mentashihkan, membenarkan bacaan kita, membetulkan bacaan kita, mentahsinkan bacaan kita dan memperakui bacaan kita. Itu yang sangat penting. Pergilah cari guru, belajar dan talakilah dengan guru-guru. Ramai guru-guru yang berada di sekitar kita ini, di tempat kita, bahkan negara kita, alim dalam ilmu Al-Quran. Maka jangan segan, jangan malu untuk kita dapatkan ilmu tersebut. Okey, jadi saya rasa setakat ini dahulu pertemuan kita hari ini, hampir 1 jam. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan dengan suratul Nasri dan juga suratul Masad. Dan kita berada hampir pada penghujung program live Al-Quran ini, siri Al-Quran Sahabatku ini. InsyaAllah selepas ini kita cuba merancang lagi bagaimana untuk kita hebatkan lagi berkait dengan ilmu Al-Quran ini, insya-Allah. Jadi kita jumpa pada minggu hadapan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa setia dengan program Al-Quran Sahabatku ini sehinggalah sekarang kita dah hampir kepada penghujungnya. Dan harapnya sentiasa setia untuk minggu-minggu yang akan datang. Dan sampaikanlah juga kepada yang lain bahawa kita setiap hari Selasa Masjid Al-Muqtafi Billah Shah akan mengadakan
program live Al-Quran ini pada jam 11 pagi insya-Allah. Dan saya harapkan juga tuan-tuan yang masih belum lagi like ataupun yang masih belum lagi subscribe kita punya TV, kita punya channel di YouTube dan juga page di Masjid Al-Muqtafi Billah Shah ini, boleh berbuat demikian, like page Masjid Al-Muqtafi Billah Shah dan juga subscribe di di channel YouTube kami TV MAMBS. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti sebarang perkongsian aktiviti dan program di Instagram kami mambs.kt insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Moga Allah rahmat kita semua. Moga Allah berkati hidup kita. Moga Allah manfaatkan ilmu yang kita pelajari hari demi hari. Dan tak lain tak bukan untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah, terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.